boleh. Ya, boleh insya-Allah. Tapi dia kata ada syarat lah. Ya, kalau kamu tak nak solat, saya ambil jawapan dia, sungguh jawapan dia saya ulang. Jawapan tu cumanya bahasa yang lembut sikit lah dia orang kampung. Nanti orang kampung ambil parang kacau pula kita. Dan tak sempat nak lari tuan-tuan. Dia bocorkan kereta ke apa situ kan. Dia kata, kalau kamu tak nak solat tapi kamu nak masuk syurga, tak nak solat boleh. Kan, balik rumah tengok muka kamu dekat cermin. Ustaz Azhar sebutlah, saya ulang balik ya. Tengok muka kamu dekat cermin ni. Kan, kalau tengok muka kamu sama macam kambing, boleh. Boleh. Kan, tengok muka, tengok cermin, tengok muka Allah macam memang macam kambing sungguh. Tak payah solat. Sebab apa? Sebab kamu kambing. Kan, tengok kambing, solat tak kambing? Tak solat. Ya. Jadi saya ulang je jawapan tu balik. Nanti balik rumah, pakcik balik rumah, ada cermin tak di rumah? Ada ustaz. Tengok cermin. Tengok muka pakcik ni handsome lagi. Kalau muka pakcik ni tengok-tengok cermin, tiba-tiba bertukar menjadi ayam. Okey, lembut sikit tuan ayam ya. Kalau kambing ni dia lain sikit, kalau lembu lagi lain dia marah nanti ya. Kalau tengok muka macam khinzir, lagi dia marah lagi. Ustaz ni kurang ajar. Kan kita sebut ayam lah. Tengok muka pakcik tu macam ayam, pakcik tak boleh lah, tak payah solat. Dia pun gelak sendiri, dia kata, handsome muka saya ni ustaz, tak macam ayam kan. Maknanya ayam. Pakcik tengok tak ayam dekat bawah tu. Dia solat tak? Tak solat. Ayam. Belum cerita lagi khinzir. Khinzir di bawah tu nampak khinzir banyak berjalan. Khinzir pun tak solat. Ya, macam itulah jawapan dia tuan. Ya. Dalam soalan lain ada satu lagi tu kaum muslimat ibu. Dia kata pakai tudung. Pakai tudung dia kata rimas. Ustaz, pakai tudung rimas, panas. Ya. Kalau yang duduk aircon tu tak apalah ya. Muslimat kita yang duduk pejabat kan, okeylah. Yang di kampung ni panas. Ya, ini berulang tuan-tuan, dia cerita berulang. Panas dia kata. Boleh tak? Tak payah pakai tudung. Saya solat. Solat ni memang solat saya boleh buat, ya, puasa saya boleh buat, ya. Sedekah saya boleh buat, tapi bab tudung ni masya-Allah tak boleh. Payah sikitlah ustaz. Minta komen jawapan dia apa dia? Memang kita jawab pakai tudung tu tidak wajib. Ya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan kena faham pakai tudung tu tak wajib. Orang dengar pun ustaz ya, betul ni. Ya, pakai tudung tu tak wajib. Tetapi yang wajib menutup aurat. Nampak? Berbeza tuan-tuan ya. Menutup aurat tu wajib, pakai tudung tak wajib. Jadi kalau makcik ya, kalau kakak tak mau pakai tudung, tak payah pakai tudung lah. Tukar pakai guni. Ya. Orang Sabah panggil pakai karung. Tahu karung? Ambil. Ataupun pakai kotak. Ataupun pakai baldi. Ambil baldi, tutup terus, tapi jangan lupa letak lubang lah. Bagi tengok. Nampak tak? Dia nampak sebab dia tudung tak wajib. Yang wajib menutup aurat. Jadi maknanya cumanya pendekatan tudung itu adalah pakaian bercara bertudung itu adalah nampak cantik pada seorang wanita di Malaysia. Hatta di seluruh dunia lah. Tak pernah lagi. Tonton yang biasa pergi luar negara ni ada tak pakaian selain pakai tudung? Maknanya tak ada ikut. Dia tanya macam itulah. Ya, sama kisah dengan orang yang bertunang bukan muhrim, tak berkahwin lagi, minta izin dengan Ustaz Azhar. Dia kata dia nak naik motor bawa tunang, boleh tak? Boleh tak Ustaz? Itu orang kata Ustaz Azhar ni bagus pendekatan dia, saya suka cara dia jawab. Ustaz, boleh tak saya bawa tunang saya naik motor? Boleh, tak ada masalah. Orang Sabah kata, boleh bah kalau kau. Orang Sabah dengar, bagus ni. Boleh bah kalau kau. Dia kata, apa yang bolehnya? Kamu duduk depan, tunang kamu duduk belakang. Bakal bapa mertua duduk tengah-tengah. Dia dengar Allahu Akbar. Bakal bapa mertua saya gemuk Ustaz. Kan kalau duduk tengah-tengah, tunang saya tak sempat duduk belakang. Tak ada tempat. Nak sebut pada kita tuan-tuan, pendekatan dakwah itu penting pada masyarakat yang dia nak bertanya soalan. Dia tanya soalan sebab dia tak tahu. Yang masalah kita yang tahu ni kita tanya soalan, itu masalah, itu yang salah. Dia dah tahu dah hukum Allah tu wajib. Dia dah tahu lah hukum Allah ni penyelamat kepada masyarakat, tetapi dia pusing, dia pertikaikan semula. Dia kata, saya tidak percaya, bukan saya tidak yakin dengan hukum Allah, saya yakin, tetapi yang tetapi ni tuan-tuan masalah. Nampak? Saya yakin dengan Al-Quran, tetapi saya yakin dengan hukum-hukum, saya yakin dengan hukum Allah, saya yakin dengan hudud, tetapi nampak tak? Tetapi ni apa dia kata? Dia hurai ikut logik nafsu dia, akal dia. Kita jangan jadi gitulah. Ya, kita sebagai hamba Allah yang beriman ini, wa amilus solihat, orang beramal soleh, dia menerima semua yang datang daripada Allah tanpa hujah. Nama daripada Allah tuan-tuan, Allah tahu dah masa depan kita, Allah tahu dah bila kita mati. Bila kita mati besok siapa tahu? Allah saja.
Ya, bila orang meninggal waktu malam hari dia tidur, dia mati malam tu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ada orang yang sakit lantau hospital lama dah tak mati-mati. Allah Ta'ala hanya tahu. Maka hukum ini Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Kita sebagai manusia ni menerima sajalah. Ya, menerima, cuma maknanya kita mengharapkan pendekatan itu kita serah kepada pihak berkuasa. Kita pula, kita yang menyusahkan diri sendiri berfikir. Dia kata, tak boleh lah kalau kita laksana. Macam mana ni, yang ni macam mana, yang macam ni macam mana, yang ni macam mana. Kita banyak mempertikaikan seolah-olah Allah tu tak bijak. Dia seolah-olah kita letak Allah tu sama taraf dengan kita. Nampak tak? Seolah-olah macam itu, sedangkan Allah Ta'ala pemilik kerajaan langit dan bumi. Ya, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunihi min waliyyin wa la nasir. Allah Ta'ala pemilik kerajaan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala boleh menghidupkan dan mematikan manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ketika saya pergi ke pedalaman baru-baru ni, jumpa dengan seorang ibu. Ibu ni dia kata Ustaz, selamatkan saya. Itulah minta tolong lah. Dia kata tolong kami. Dia kata saya Islam, suami saya sudah tidak Islam. Ya, baru dari Sabah itu kan. Suami saya Kristian, isteri Islam. Ini maknanya suasana percampuran. Dia tanya soalan. Ya, dalam surau ini banyak ibu-ibu kita lah banyak soalan, tuan. Banyak berbanding yang ayah-ayah, lelaki, bapa-bapa ni jarang tanya soalan. Ya, jarang tanya soalan. Bila sebab tu dia tanya soalan, banyak soalan merapu lelaki ni. Ya, bukan tuan-tuan lah. Dia bila tanya soalan, Ustaz, dia kata, apa hukum kita makan hati beruang? Allahu Akbar. Banyak-banyak soalan, kau nak makan beruang juga kau pilih. Ya. Dia angkat-angkat tangan, dia soalan tu Allahu Akbar, ya. Dia duduk di pedalaman tu. Pedalaman ni perjalanan 6 jam. Tuan-tuan boleh tanya Dr. Fauzi. 6 jam masuk ke dalam. Dr. Fauzi sampai terkencing-kencing tuan. Nak sampai ke dalam, ya. Van kerap kali berhenti. Saya tengok belakang, mana Dr. Fauzi ni? Dah jauh tinggal belakang. Rupanya sebab kita duduk hutan, dia tak ada tandas. Ya, kita banyak jalan macam tu kan. Jadi memang tuan-tuan akan banyak buang air. Ya. Sebab tu sebelum jalan masuk ke dalam, macam saya sebelum saya masuk dalam memang saya puasa lah. Ya, saya tak makan lah. Makan ni benda-benda yang ni sebab kita banyak berhentak-hentak ni, memang kita akan buang air. Tapi lupa saya bagi taklimat dengan rombongan yang datang tu, dan saya bawa terus je, sengaja saya belasah tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar, ya. Bagi orientasi masuk ke dalam, biar dia nampak Allahu Akbar. Bila masuk dalam pedalaman ni, kita mengharapkan soalan-soalan yang dia tanya ni soalan-soalan yang tentang fardu ain, tentang solat, ya, tentang puasa, tentang apa ni, benda-benda yang melibatkan tentang fardu ain lah. Tiba-tiba ada lelaki datang seorang tu, pakcik ni, orang tua. Ustaz, dia kata, apa itu GST? Apa hukum GST? Itu tu. Pedalaman tuan-tuan dirahmati Allah. Saya tak sangka soalan ni keluar daripada dia. Saya kata, ada tempatnya ada elektrik. Tak ada elektrik tuan-tuan. Tak ada elektrik. Tiba-tiba tanya pasal GST. Tapi saya tak jawab lanjut lah tuan-tuan. Jawab sikit lah. Sebab saya tumpu kepada fardu ain, ya. Sebab masyarakat kita tak faham tentang fardu ain dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya tentang khutbah. Ustaz, saya pernah pergi masjid di Pekan tu. Ustaz tu berkhutbah macam nak marah. Alhamdulillah. Macam nak marah, kata apa hukum dia? Benda-benda yang mereka tidak tahu. Tetapi yang kita tahu ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dah tahu, benda yang kita tahu, maknanya kita jangan kita mempertikaikan benda-benda yang terutamanya yang berkait rapat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita nak tahu, ikhlas, kita tak tahu, tidak apalah. Dan ada yang dah tahu dah, tapi sengaja untuk dia bertanya. Lepas tu apa lagi? Bila saya antara program lain di pedalaman tersebut, selain daripada dia tanya pasal GST, ada yang tanya pasal hudud. Alhamdulillah, di pedalaman tanya pasal hudud, kita terangkan tentang hudud. Apa itu hudud? Yang dia faham selama ini, dia kata yang saya faham Ustaz, hudud ni potong tangan. Yang tu je, bila Ustaz sebut hudud, potong tangan. Sebab tu kita takut. Bila kita ceritakan hudud ini tuan-tuan satu persatu, oh tak macam tu. Yang baru dia faham. Alhamdulillah. Ini pentingnya kepada kefahaman ilmu kepada masyarakat. Selain pada itu, ada yang bertanya juga tentang apa dia. Ustaz, dia kata, apa itu Wahabi? Di pedalaman tuan-tuan tanya Wahabi. Allah, buang masa betul. Ya, di pedalaman ini siapa yang hantar doktrin seperti ini? Orang di pedalaman, orang Islam banyak membuang masa dengan perkara-perkara, kadang kita sebut perkara-perkara perbezaan pandangan, perkara-perkara furuk dan sebagainya. Dia sibuk pasal Wahabi. Dia kata, itu Wahabi tu sesat ke Ustaz? Apa itu Wahabi dan sebagainya. Saya tanya, makcik, Wahabi dah sampai sini belum? Saya pun tak tahu apa itu Wahabi. Tak payahlah makcik tahu. Makcik tak tahulah apa itu Wahabi. Makcik belajar solat 5 waktu dah buat belum?
Tak Fatihah tak hafal lagi Ustaz. Makcik Fatihah hafal Fatihah dulu makcik, ya. Fatihah tak lepas tanya pasal Wahabi, ya. Di bandar pun sama tuan-tuan, kita tanya. Bila kita buka sesi jawab, bangun. Yang bangun ni siapa dia? Ustaz, ya, guru agama. Ustaz dia kata minta penjelasan kepada Ustaz pasal Wahabi. Yang audien datang ini tuan-tuan dirahmati Allah, orang-orang yang menuntut ilmu, nak tahu tentang apa perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu maknanya sesi lain lah. Yang tu pun kita tidak jawab. Itu sesi lain kita kena buat. Maknanya sesi khas menjawab tentang perkara-perkara apa itu Wahabi, apa itu Syiah, ya, apa itu ini itu dan sebagainya. Benda-benda yang orang-orang kampung yang datang ni perlu kepada penjelasan-penjelasan ilmu tentang solat, tentang fardu ain, ya, tentang fardu kifayah dan sebagainya. Ya, kalau kita tanya tentang apa ni demonstrasi baru-baru ni, dia kata menurunkan apa ni salib daripada bangunan turun ke bawah. Dia betul jaya baru ni. Saya tengok dalam surat khabar lah tuan, dalam internet, dalam Facebook, dalam YouTube. Kalau di Sabah tuan-tuan, salib macam tu bersepah. Ya, macam goreng pisang. Ya, setiap bangunan, dalam satu bangunan itu kadang-kadang sampai 5-4 biji apa ni salib seperti itu. Itu bukanlah cara Islam, ya. Bukan cara yang Islam tidak mengajar kita seperti itu. Kita buat kalau nak buat demonstrasi kecuali dia hina agama Islam. Dia hina Nabi Muhammad, dia hina Al-Quran, dia hina Allah Taala, itu kita boleh demonstrasi. Ya, maknanya kita nyatakan bantahan, tidak persetujui akan kebiadaban akhlak dia kepada Islam. Islam tidak ajar kita macam tu. Ya, Islam tidak mengajar kita tentang kekerasan. Kita nak tunjuk kadang-kadang pergi buat demo, dia sendiri tak pergi masjid. Itu masalah tu. Buat demo tak tutup aurat. Apa? Dia tak menunjukkan imej Islam yang sebenar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai yang hadir ke rumah Allah Taala ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Kita dah masuk dalam bulan Rajab ini, insya-Allah. Dia dah masuk bulan Rajab ini, kita kena pertingkatkan gear kita untuk kita masuk ke bulan Ramadan, yang ada lagi baki dalam beberapa hari untuk kita sampai ke bulan Ramadan, dan memerlukan bekalan untuk kita masuk ke Ramadan ini. Masuk bulan Rajab, perbanyakkan kita berpuasa sunat tuan-tuan. Banyakkan kita berpuasa sunat. Walaupun tidak ada perintah khusus tentang bulan Rajab ini, ya, bila masuk bulan Rajab, masyarakat kita ni macam mana sebutlah, masyarakat kita ni dia suka benda-benda yang populis. Bila masuk bulan Rajab, banyak hadis-hadis palsu diedarkan. Ya, berpuasa pada bulan Rajab 8 hari ini kelebihan dia. Berpuasa bulan Rajab 20 hari ini kelebihan dia. Allahu Akbar. Ya, orang Melayu memang macam tu. Dia suka kepada hadis-hadis ekspres. Ya, sesiapa yang bertarawih pada malam ni, dihapuskan dosanya. Sebab tu dia datang walaupun dia demam. Ya, malam tu dia demam, dia datang sebab apa? Aku nak dihapuskan dosa aku malam ni. Walau tahang, ya, bukan macam tu. Ya, daripada awal kamu tak nak solat, tiba-tiba tarawih nak pergi. Ya, tak pernah pergi masjid tuan. Ya, tak pernah pergi masjid, kuliah tak pergi dan sebagainya. Tiba-tiba malam tarawih tu nak pergi. Abang nak pergi ni. Isteri kata abang demam, jangan, abang nak pergi. Malam ni siapa pergi tarawih, diampunkan dosanya, bagaikan baru lahir. Ini tuan, hadis-hadis palsu yang dimuat turun dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Kita ni pun tuan-tuan jangan main share aja. Ya, dapat tengok, tanya ustaz-ustaz dulu, tanya tuan-tuan guru kita, apa kedudukan satu hadis ini, ya, okey, sahih ataupun tidak. Kalau tidak, dia pun baca lebih kurang bagus ni, dia pun share. Tuan-tuan, kalau benda tu palsu, kita mengedarkan benda-benda yang palsu dan kita ada saham di sana. Kan, kalau benda tu sesat, kita pun ada saham di sana. Ya, elok kita semak dahulu. Tapi walau bagaimanapun, jumhur para ulama maknanya menggalakkan kita berpuasa sunat pada bulan Rajab dan Syakban ini sebagai, maknanya kita buat amalan seperti biasalah Isnin Khamis sekurang-kurangnya sebagai persediaan masuk ke bulan Ramadan. Bila masuk Ramadan, kita tak terkejutlah tuan-tuan, tak terkejut perut kita ni masuk tiba-tiba berpuasa seharian. Kalau kita biasa puasa Isnin Khamis, maka tidak menjadi satu masalah bagi kita. Dan 2 bulan ini juga, Rajab Syakban ini, bulan yang kita kena selesaikan apa yang tidak selesai pada tahun lepas. Sebagai contohnya, kaum-kaum ibu yang tidak selesai puasa dia seminggu, ingatkan isteri kita, anak kita yang tak selesai puasa wajib, pastikan selesai pada bulan ini. Ya, kita sebut fidyah kita sebut fidyah, maknanya yang mana tak selesai, selesaikan pada 2 bulan ini. Mudah-mudahan masuk Ramadan nanti kita membina ketakwaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ingat setakat itulah sebagai pengisian zuhur pada hari ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya lah. Minta maaf pada tuan-tuan semua di atas segala kekurangan selama kita bercakap. Orang Melayu bilang
Banyak bercakap, banyak cakapnya, banyak bohongnya. Itu biasa tuan. Betul tu. Sebab tu bila kita selesai tazkirah, selesai kuliah, selesai kita bercakap, akhir majlis dengan tasbih kifarah dan surah Nas. Dan tujuannya untuk apa? Untuk supaya selama kita bermajlis tadi kadang-kadang ada maksiat dalam diri kita ni. Allahu Akbar. Ada maksiat dalam diri kita. Kadang-kadang kita dalam majlis pun ada yang kadang-kadang kita pandai mengumpat dan sebagainya. Dalam majlis pun kita tidur dan sebagainya. Itu kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lagi 5 minit. Saya nak ajak tuan-tuan kita berzikir sekejap. Kita lapang-lapangkan hati-hati kita. Dalam masa 2 minit insya-Allah dari kita akan solat zuhur. Dan selepas ini seperti biasalah tuan-tuan, la tayasu min rahmatillah. Tuan-tuan jangan berputus asa untuk terus melakukan amal-amal soleh, mudah-mudahan ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan sumbangan kita untuk tahfiz kami, ya, untuk keperluan operasi dan makan minum pelajar-pelajar tahfiz saya lah di Ranau. 20 orang pelajar saya, semuanya sekali lagi semuanya anak-anak yang mereka kita biayai secara percuma. Mana mereka belajar percuma, mereka makan percuma dan sebagainya. InsyaAllah 5 orang mereka ini saya akan hantar ke tahfiz Mawaddah yang dikelolakan oleh Muslim K. Ya, Muslim K. Tahfiz saya ni sebenarnya JV dengan Muslim K Malaysia, ya, NGO Muslim K. Jadi maknanya 5 orang kita akan hantar ke ada tahfiz Muslim K di apa tu? Di Selangor ni, saya tengok dalam tempat tu, kita akan hantar ke sana lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan doakan dan tuan-tuan terus membantu, jangan berputus asa insya-Allah. Jadi sama-sama kita melapangkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhiri majlis dan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.